Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik sahaja ya. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita akan diteruskan lagi. Untuk minggu ini kita akan mempelajari unit 5 secawan kopi manis yang akan menggunakan teknik papier-mâché. Ya, minggu ini kita akan buat penerangan dahulu. Jom kita teruskan. Teknik yang akan digunakan ialah papier-mâché. Okey, apa tu papier-mâché? Okey, papier-mâché bermaksud kertas dikunyah dalam bahasa Perancis. Okey. Okey, dalam buku teks kamu dia tulis papier-mâché ialah lapisan kertas yang disapu dengan air dan bahan pelekat untuk membentuk sesuatu objek. Tips untuk buat projek ini adalah gunakanlah lapisan kertas yang banyak dan gam kanji supaya hasil papier-mâché lebih kukuh ya. Murid-murid boleh rujuk buku teks PSB tahun 4 halaman 47 sehingga 49 untuk penerangan unit ini ya. Baiklah, kita teruskan bahagian pengenalan. Peralatan domestik merupakan barangan keperluan yang digunakan bagi memudahkan urusan harian. Produk ini mempunyai nilai estetika yang tinggi dan kini dijadikan sebagai barang hiasan. Terdapat pelbagai bahan yang digunakan untuk menghasilkan alat domestik ini. Antaranya adalah kayu, seramik, batu, anyaman buluh dan rotan serta tembaga. Kayu adalah seperti batuk, kukur kelapa dan sudip. Seramik seperti cawan berpiring dan teko. Batu seperti batu lesung dan batu giling. Anyaman buluh dan rotan adalah seperti tudung saji dan badang. Tembaga pula adalah seperti kacip, puan dan perenjis air mawar. Baik, ini adalah batuk. Batuk diperbuat daripada tempurung dan mempunyai tangkai daripada kayu. Okey. Batuk ini pada dahulu disimpan di dalam tempayan dan diletakkan berhampiran tangga. Kegunaan batuk adalah untuk mencedok air dari tempayan untuk dijadikan cucian kaki sebelum seseorang masuk ke dalam rumah. Ini adalah kukur kelapa. Bahagian badan kukur kelapa diperbuat daripada kayu. Ada yang mempunyai ukiran dan ada juga yang tidak mempunyai ukiran. Bahagian mata kukur kelapa diperbuat daripada besi. Gambar bahagian kanan menunjukkan bagaimana kukur kelapa digunakan dan posisi duduk ketika menggunakan kukur kelapa. Ini pula adalah sudip kayu. Sudip kayu adalah berbeza dengan senduk ya. Okey, gambar kanan pula menunjukkan bagaimana sudip kayu digunakan, iaitu ketika sedang memasak. Alatan domestik dari seramik pula adalah seperti cawan berpiring dan teko seramik. Cawan berpiring dan teko seramik yang ada dalam gambaran ini menggunakan motif bunga kangkung ya. Okey, jika kamu dapat lihat motif ini agak tradisional, okey, agak antik dan kamu boleh lihat di bahagian kanan bagaimana kedua-dua alatan ini digunakan iaitu sebagai set untuk sarapan pagi ataupun minum petang ya. Alat domestik seterusnya adalah yang diperbuat daripada batu, iaitu lesung batu. Gambar di bahagian kiri menunjukkan sebuah lesung batu. Gambar di bahagian tengah paparan menunjukkan bagaimana lesung batu digunakan untuk menumbuk bahan masakan. Dan gambaran di bahagian kanan paparan pula menunjukkan bagaimana lesung batu digunakan untuk memudahkan proses memasak. Selain dari lesung batu,
Terdapat juga batu giling yang turut diperbuat daripada batu. Batu giling digunakan untuk menggiling bahan rempah masakan. Ya, kamu dapat lihat bahagian kiri ini rupa batu giling dan bahagian kanan bagaimana batu giling digunakan bagi menghaluskan ramuan rempah ratus untuk memasak. Peralatan domestik seterusnya adalah yang berasaskan anyaman, buluh dan rotan. Dalam paparan ini, cikgu tunjukkan tudung saji anyaman mengkuang. Gambaran di sebelah kiri adalah contoh beberapa buah tudung saji yang menggunakan anyaman dari daun mengkuang. Manakala gambaran di sebahagian kanan adalah bagaimana sesebuah tudung saji digunakan, iaitu untuk menutup bahan makanan di atas meja makan. Peralatan domestik lain yang berasaskan anyaman, buluh dan rotan adalah seperti badang atau nama lainnya adalah niru atau tampi yang merupakan anyaman, mengkuang dan buluh. Okey, dalam paparan ini cikgu tunjukkan dua bentuknya, iaitu satu bentuk tiga segi dan satu lagi bentuk bulatan. Kedua-dua alatan ini digunakan untuk menampi padi ataupun untuk menapis sesuatu. Okey, kamu boleh lihat paparan di sebelah kanan bagaimana wanita tersebut menggunakan badang ini untuk menampi padi. Peralatan domestik seterusnya adalah yang berasaskan tembaga. Dalam paparan ini ditunjukkan kacip pinang tembaga. Kacip pinang seperti rupa di gambaran sebelah kiri diperbuat daripada tembaga dan mempunyai ukiran. Manakala di bahagian kanan ditunjukkan bagaimana kacip pinang digunakan, iaitu untuk mengacip atau meracik pinang menjadi halus dan nipis untuk kemudahan memakan sirih. Ini pula adalah tepak sirih atau puan, diperbuat daripada tembaga. Jika dahulu, kegunaan alat ini adalah sebagai set untuk memakan sirih, iaitu kita ada daun sirih, cengkeh, tembakau, pinang, gambir, kapur dan kacip. Namun demikian, sejajar dengan peredaran zaman, pada masa sekarang ia hanya sekadar digunakan sebagai pembuka bicara bagi sesuatu adat peminangan. Namun demikian, masih terdapat juga golongan tua yang masih memakan sirih di kawasan kampung-kampung. Selain dari kacip dan tepak sirih atau puan yang diperbuat daripada tembaga, terdapat juga perenjis air mawar yang turut diperbuat daripada tembaga. Alatan domestik ini digunakan seperti gambar di sebelah kanan yang dapat kamu lihat, iaitu sebagai alat perenjis air mawar kepada pasangan mempelai. Selalunya yang merenjis air mawar tersebut adalah jemputan yang dijemput ke majlis perkahwinan tersebut. Tujuannya untuk sebagai tanda merestui pasangan mempelai dalam perkahwinan tersebut. Demikianlah tadi penerangan berkenaan alatan domestik dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan seharian. Sekarang kita teruskan kepada bahagian seterusnya. Murid-murid ingat lagi tak tadi cikgu terangkan teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah papier-mâché, iaitu lapisan kertas yang disapu dengan air dan bahan pelekat untuk membentuk sesuatu objek. Dan tips yang dibekalkan adalah gunakanlah lapisan kertas yang banyak dan gam kanji supaya hasil papier-mâché lebih kukuh. Mari kita teruskan lagi. Penerokaan media. Okey, di dalam paparan ini ditunjukkan 3 jenis media yang digunakan, iaitu kertas A4,
kertas surat khabar dan tisu, serta acuan yang digunakan dalam menghasilkan papier mâché ini adalah botol minuman, belon dan juga piring, serta ia menghasilkan bentuk yang pelbagai. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ingin buat penerangan. Okey, bahagian yang atas sekali menggunakan kertas A4, menggunakan acuan bahagian bawah botol, dan hasilnya adalah seperti hasil yang dapat kamu lihat. Kelihatan seperti pasu ataupun seperti cawan tinggi atau gelas ya. Okey, kemudian bahagian yang kedua diperbuat daripada surat khabar, ditampal di atas permukaan luar belon yang ditiup ya, dan dia menghasilkan separuh bulatan seperti mangkuk. Dan media yang ketiga menggunakan kertas tisu yang ditampal menggunakan belakang piring. Piring itu digunakan sebagai acuan, belakang piring ya yang digunakan, dan menghasilkan seperti hasil yang dapat kamu tengok bahagian kanan, iaitu kamu akan dapat permukaan luar piring tu di bahagian dalam kamu punya papier mâché ya. Seterusnya, kita lihat alat dan bahan yang diperlukan bagi menghasilkan karya kali ini. Bahan dan alat yang kamu perlukan adalah mangkuk, piring, gunting, pita pelekat, gam lateks atau gam susu, gam yang putih tu ya, surat khabar lama atau majalah, cat poster, berus warna air, pen penanda dan bekas air. Perkembangan idea. Baiklah murid-murid, perkembangan idea untuk projek kali ini, kita akan menggunakan hal benda iaitu cawan berpiring. Baik, lakaran kamu telah buat pada minggu lalu dalam buku nota kamu. Maka kita akan menghasilkan karya pada minggu hadapan seperti mana yang terdapat dalam buku nota kamu, ya. Mari kita lihat cara menghasilkannya. Pertama, kita perlu mengoyak kertas tersebut sama ada majalah, kertas A4 ataupun surat khabar. Koyak. Dan kedua, basahkan helaian kertas ke dalam mangkuk yang mempunyai air. Tidak perlu merendam tapi cukup sekadar membasahkan kertas tersebut ya. Ketiga, lekat kertas pada acuan sebagai lapisan pertama. Okey, pada bahagian nombor 3 ini, kamu tidak perlu menggunakan gam ya. Kamu hanya ambil kertas yang basah tadi dan terus tampal kepada tapak acuan kamu. Dan yang keempat, sapu gam ke atas lapisan pertama dan lekat kertas yang telah dibasahkan. Okey, lepas kamu dah tampal keseluruhan acuan dengan kertas yang dibasahkan tadi, satu lapisan. Okey, kemudian kamu sapu gam lateks di atas kertas yang kamu telah basahkan tadi. Kemudian kamu ulangi langkah ini sehingga selesai. Maknanya lapisan yang kedua baru letak gam dan teruskan buat lapisan ketiga, keempat dan sehinggalah kamu berpuas hati dengan ketebalan yang kamu inginkan ya. Kelima, biarkan kering. Tanggalkan hasil papier mâché yang telah kering daripada acuan untuk dijadikan cawan. Tips di sini adalah guna alat pengering rambut untuk mempercepat proses pengeringan papier mâché. Tapi jika kamu dapat menjemur dan dapat matahari yang mencukupi, cikgu rasa itu pun sudah mencukupi untuk mengeringkan papier mâché kamu ya. Keenam, gulung dan bentukkan tangkai cawan dengan kertas. Bahagian ini kamu hanya perlu melipat kertas kamu, kemudian gulungkan sedikit. Lihat nombor 7, tampal tangkai pada cawan. Bahagian ini kamu tidak perlu basahkan atau tidak memerlukan acuan ya. Kamu boleh bentukkan dia terus dan tampal pada papier mâché cawan kamu yang telah kering. Kemudian nombor 8, sapu cat poster pada cawan dan piring. Kenapa perlu sapu cat poster?
supaya dapat tutup tulisan-tulisan tu dan dapat memastikan dia akan jadi lebih tebal. Okey, kalau kamu ada warna pelakar pun kamu boleh gunakan pelakar-pelakar sifatnya lebih tebal dari warna poster. Dan nombor 9, lukis motif pada cawan kamu. Okey, motif ni kamu boleh lukis bebas, tapi kalau kamu tak ada idea, kamu boleh guna QR code dalam buku teks untuk dapat motif yang kamu nak lukis ke atas cawan kamu. Seterusnya nombor 10, buat kemasan pada cawan piring. Okey, boleh tambah hiasan kalau kamu nak. Macam dalam gambar ni dia pakai pen penanda berwarna gold, okey, emas untuk buat sisi tepi, sisi luar cawan dan piring papier mâché-nya. Tapi kamu bebaslah nak guna alat apa yang ada dalam tempoh PKP ini ya. Baiklah murid-murid, sekian sahaja video cikgu pada minggu ini. Kamu boleh mula mencari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya ini pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Jika terdapat sebarang persoalan, terus berhubung dengan guru PSV kamu ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.